Halo, Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat pagi lah, awal pagi kan. Okey. Assalamualaikum semua dan aku harap korang sihat semua. Okey. Buat pertama kali, okey, dalam minggu game dalam season kali ni kita ada international break. Okey. So kita berehat dalam masa seminggu. Malam ni tak ada game, malam semalam pun tak ada game. So hari ni uh, aku dah cerita pasal aku punya defense, aku nak tukar Simcast. Okey, kemudian ada beberapa player yang aku letak dalam tu. So aku harap dia dapat membantu korang. Okay. Tapi untuk kali ni uh, aku punya team. So aku dalam plan. Aku punya plan. Jadi aku rasa mungkin boleh membantu korang dalam pemilihan player. Okay. Sebelum tu aku ucapkan terima kasih pada yang dah tonton video ni. Okay. Pada yang dah subscribe, terima kasih. Pada yang dah komen, bagi pendapat pun aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang dah join kita punya liga pun terima kasih juga banyak-banyak. Okay. Sebelum aku mulakan, okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, mula-mula kita cerita pasal aku punya team sebelum ni. Okay. Poin buat masa ni untuk game week pertama, game week kedua, game week ketiga, kalau korang tengok aku dah paparkan pada korang sekarang. Poin game week pertama pun 74, game week kedua pun 82 dan game week ke-73 game week ketiga pun 73. So aku harap dapat maintain dalam masa untuk mengejar tim-tim lain, okey, dalam Mala 6. Okey, kalau ikut pada rank agak menaik dan menaik. So aku harapkan dalam minggu ni pemilihan player aku patut tengok betul-betul, okey, mana player yang sepatutnya aku tengok. Okey, dalam rank mula-mula game week pertama 534, kemudian 303, kemudian sekarang 185. Alhamdulillah. Okey, kemudian overall ranking pun kalau kau tengok dia ada sedikit perubahan kat situ. Dan pemilihan captain pada awal-awal adalah Mane, Latusan, dan sekali lagi aku ambil Isan untuk game week ketiga. Dan transfer kalau ikutkan mula-mula untuk game week pertama aku tak dapat, memanglah kita dapat free transfer untuk semua player. Kemudian masuk game week kedua aku dapat satu free transfer. Kemudian untuk game week ketiga aku dapat dua free transfer, dan transfer kat situ aku dah buat Rafinha. Walaupun poin yang pada aku agak tak berapa cantik, tapi rasa dah cukup okey buat masa ni. Dah melonjak ke atas. Dan untuk game week keempat aku target beberapa player, okey, poin yang kita tak tahu lagi. Dan aku harap aku maintain dengan poin yang ada sekarang ni. Aku harap lah. Okay. Jadi aku perlu fikir untuk pemilihan player yang terbaik dalam tim aku. Okay. Kalau kau tanya aku, untuk orang yang main Fantasy Premier League pada aku, sebenarnya kalau ikutkan pemilihan korang tu adalah pemilihan yang terbaik sebenarnya. Okay. Pemilihan yang terbaik. Pemilihan yang pada aku itulah yang better pada tim korang. Cuma blank tu biasa. Poin yang blank pada aku biasa. Tak ada masalah. Jadi pemilihan captain pun sama. Kita tak boleh nak agak player mana yang betul-betul gol, player mana yang betul-betul assist. Dan pemilihan yang aku rasa macam aku cakap tadi lah, pemilihan korang tu adalah pemilihan yang terbaik sebenarnya. Dan pemilihan tu adalah berdasarkan apa yang korang tengok pada internet, pada YouTube, pada kawan-kawan korang. Mungkin ada memilih yang macam ni, mungkin ada player yang macam ni, tapi pemilihan kita pada aku sesuai dengan tim korang, sesuai dengan bajet korang sebenarnya. Itu yang kita nak sebenarnya. Tapi kalau kau tanya aku, kita extra bonus lah pada aku sekiranya kalau contoh pemilihan player korang tu adalah tepat pada aku. Iaitu yang sepatutnya kita nak. Dan aku rasa tak ada masalah dari segi pemilihan. Dan korang pun ada yang orang kata, wow, aku rasa hari minggu ni Mane naik menjadi, minggu ni Sam menjadi, minggu ni Bruno menjadi, minggu ni Ronaldo menjadi. Yes, iaitu yang aku rasa kita bincangkan nanti. Okay, untuk dalam plan aku, okay, aku sebenarnya dalam plan aku sebelum ni aku mengatakan aku nak tukar untuk defend aku, iaitu Tsimikas aku nak keluarkan. Tapi kita tengok balik, kita review balik semua benda ni. Okay, okay, yang pertama kita bercerita pasal goalkeeper. Okay, dalam aku punya plan, goalkeeper aku tak ada masalah. Sebab Martinez terlibat dengan international game. Okay, so dia akan kuarantin dalam tak silap aku 14 hari ke 10 hari, lebih kurang macam tu lah. So untuk tim aku tak ada masalah, iaitu sekali lagi aku masukkan Sanchez untuk dalam tim aku. Dan ini first time aku letakkan Sanchez dalam aku punya tim. Okay, kalau ikut pada
point yang agak pada aku agak sama dengan Martinez. Martinez 2 untuk game week pertama. Dia pun 2 juga. Game week kedua 5 dan dia pun ada point yang pada aku kat situ cantik 6. Dan week ketiga pun kalau kau perasan kat sini 2 dan dia pun Mas Sanchez pun 2. Pada aku agak balance kat situ. Cuma perlawanan yang kali ni macam Martinez, Aston Villa akan bertemu dengan Chelsea. So aku rasa disebabkan Martinez terlibat dengan international game, so aku mengeluarkan Sanchez untuk goalkeeper aku. Okay, untuk defend pula. Bercerita pasal defend, macam aku cerita sebelum ni lah, aku terfikir nak keluarkan Tsimikas untuk dalam tim aku. Tapi bila contoh, yang ini aku dah cerita pada korang dan aku mempunyai 2 free transfer kat sini dan aku rasa berbaloi juga aku mengeluarkan Tsimikas ni supaya dalam in long term punya aku punya game dalam tim aku tak ada masalah. Dan player-player aku yang sebut sebelum ni adalah 6 player yang aku sebut dalam ni adalah Ayling, Thomas, Richie, Aaron, Masida dengan Saiz. Dari segi harga tak silap aku Richie dengan Saiz harga yang agak boleh dikira boleh lagi lah. 5.0 5 million pada aku agak sesuai pada aku. Dan Tsimikas sekarang harga 4.1 dan Ayling, Thomas, Aaron dengan Messina pada aku harga yang agak sesuai pada aku untuk pilih defend aku. Okay, kita dah bercerita pasal goalkeeper. Sekarang kita bercerita pasal kita punya aku punya midfield dan forward. Yang ini yang perlu aku ambil kira sebenarnya selain daripada defend aku tadi. Okay, 2 free transfer yang aku ada pada aku agak advantage sikit pada aku sebenarnya. Dan pemilihan player pada aku untuk game week keempat ni agak masih begini-gini, masih aku sama-sama sebenarnya. Okay, sekejap Seperti biasa, macam aku cakap tadi, aku ada 2 free transfer kat sini. Okay, sekiranya aku buat satu lagi transfer, iaitu 3 transfer atau lebih daripada 2, iaitu aku akan hit lebih kurang negatif lah. Sama ada negatif 4 atau negatif 8, aku rasa itu aku kena berfikir. Sebab aku berfikir sekarang untuk long term punya game. Lagi-lagi melibatkan game bulan September, iaitu daripada start September awal September sampai akhir September. Sebab kita kalau ikutkan, kita ada juga dalam nasib ada juga game-game yang melibatkan, ada juga hadiah melibatkan monthly. Okay, dan itu yang aku kena ambil kira. Dan target aku sebenarnya kalau kau tanya aku untuk naik ke next ranking, iaitu lebih daripada yang aku ada sekarang, iaitu sekarang kalau ikutkan kedudukan aku dalam Mala 6, kalau ikutkan 185. So aku nak, target aku adalah untuk naik ke atas lagi, iaitu ke depan lagi, ke atas lagi 100. Okay, yang kita akan tunggu untuk game week keempat. Okay, sebelum tu aku bercerita pasal info untuk game week pertama dan game week ketiga. Okay, dalam game week pertama, kalau korang perasan kat sini, aku dah nyatakan sini, iaitu defend pada awal game week pertama adalah 5 pemain yang terlibat gol dan 3 assist. Dan kalau ikut pada game week pertama, game week ketiga tu, kalau korang perasan yang situ defend untuk game week ketiga pada aku tak ada yang menjadikan gol. Ada assist 5 kat situ, player yang terlibat dalam EPL, player dalam EPL lah. Okay, dalam game week pertama, game week ketiga lah. Okay, untuk midfield agak berbeza sikit pada assist pada aku. Game week kedua dan game week ketiga pada aku agak kurang berbanding dengan game week pertama, iaitu 16 assist player yang terlibat dalam game week pertama dan 18 gol yang terlibat midfield dalam EPL. Okay, dalam game week pertama. Dalam game week kedua, dalam game week ketiga pada aku agak balance kat situ, 18, 14, 15. So pada aku macam biasalah, kebanyakan player FPL akan mengambil midfield sebagai korang punya tempat untuk diletakkan. Mungkin ada yang meletakkan 5, mungkin ada yang letakkan 4. 3 agak jarang dapat sebenarnya. Agak jarang ada yang dapat. Tapi tengok pada game. Untuk forward pula, game week kedua yang pada aku agak ketara, kurang sikit jaringan daripada forward sendiri, iaitu kalau ikutkan aku tak ingat siapa yang gol. Antonio salah satu yang terlibat gol. Yang selebihnya adalah midfield. Okay, tengok game week pertama, game week ketiga, kalau kau perasan forward agak banyak juga berbanding dengan game week kedua. Dari segi assist agak balance kat situ. So untuk game week keempat ni, ada beberapa player yang pada aku yang patutnya korang ambil kira sebenarnya. Lagi-lagi midfield dan forward, iaitu kalau kita cerita pasal forward aku sekarang, aku berfikir
sebenarnya aku nak buat transfer untuk Ings. Okay, iaitu kalau perlawanan sekarang bagi week keempat dia akan bertemu dengan Chelsea dulu dekat away, Everton, kemudian Man U, dan akhir sekali tak silap aku Spurs, iaitu tim yang pada aku agak baru dengan manager baru. Okay, untuk forward kalau aku rasa tak masalah, sebenarnya tak ada masalah untuk Ings ni kau letak dalam tim korang. Sebenarnya dia pun merupakan pencarian gol, so aku rasa tak ada masalah sebenarnya kau nak letak. Cuma masih berkira dalam game week 4 game 4 minggu yang ada ni, aku rasa dia akan bertemu dengan tim-tim yang kuat. Aston Villa akan bertemu dengan tim yang agak kuat. Jadi agak kurang sikit dari situ. Dari segi defense pada aku tak ada masalah untuk keempat-empat player ni nak bertemu dengan Aston Villa. Okay, untuk price yang agak pada aku agak tinggi juga, 8.0. Game week pertama 7, game week kedua 8, game week ketiga 2. Agak menurun dan menurun. Tapi sebenarnya inilah sesuai untuk korang punya letak, korang punya forward. Tapi untuk game kali ni, untuk game week keempat, pada aku kena berkira sikit sebenarnya. Kena berkira sama ada aku nak letakkan Ings, masih lagi letak Ings dalam aku punya team, ataupun aku keluarkan untuk aku tukar kepada beberapa player yang pada aku agak sesuai diletakkan, iaitu Jimenez, Pukki, Dennis dan Calvert-Lewin. Jimenez, okay. Dalam game yang akan datang, kalau kau perasan, pada aku agak ketara seronok korang nak pegang sebenarnya, iaitu kalau ikut pada perlawanan dia, agak lama juga dia tak menjadikan gol. Okay, untuk game week pertama, game week kedua, game week ketiga pada aku agak ketara sikit untuk Wolf. Dia bertemu dengan tim yang agak kuat. Kekalahan yang tak berapa banyak, 1-0, 1-0 dan 1-0. Dan aku rasa perlawanan yang ada yang Wolf terlibat pada aku agak mudah sebenarnya. Bertemu Watford, okay, bertemu dengan Brentford, okay, bertemu Southampton, bertemu Newcastle dalam game week keempat, game week kelima, game week keenam, game week ketujuh dan seterusnya pada aku. Ramai yang mengatakan, okay, letakkan Jimenez, letakkan Cody, letakkan Dadama, letakkan. Itu semua terletak pada pemilihan korang sebenarnya. Dan pada aku, Jimenez adalah satu player yang pada aku bukan harus letak lah, tapi aku masih tak. Kalau kau tanya aku perlukan proven daripada Jimenez sebab dia baru lepas daripada injured. Dan kalau tengok pada dia punya gaya main pun, kalau kau perasan dia meletakkan style baru, iaitu di atas kepalanya. Ya, aku rasa mungkin takut efek sekali lagi. Okay, Pukki pula, pada aku perlawanan yang pada aku minggu ni adalah bertemu dengan Arsenal. Pada aku Arsenal pun tengah goyang. Okay, tak ada apa-apa jaringan. Dari segi jaringan, kalau kau tanya aku, Wolf dan Arsenal adalah tim yang tak ada lagi jaringan untuk game week pertama, game week kedua dan game week ketiga. Tak ada lagi. So aku mengharapkan, sebenarnya kalau kau tanya aku mengharapkan Arsenal. Okay, sebab aku nak tengok sekali lagi Arsenal buat comeback, iaitu dengan keadaan yang tak berapa teratur dengan Arsenal. Dan aku rasa inilah sebagai satu titik untuk dia mula balik, start balik, plan balik apa yang sepatutnya, iaitu. Tapi aku rasa tentangan daripada Norwich pada aku agak kita ambil kira sebenarnya. Dia akan Norwich akan berkunjung dengan Arsenal. So aku rasa mungkin ada tentangan yang agak hebat daripada Norwich untuk Arsenal. Untuk Dennis, perlawanan bertemu dengan Wolf, pada aku agak balance kat situ antara Wolf dengan Watford. Pada aku agak balance kat situ. Dari segi pertemuan, aku rasa aku selidik nanti, aku akan bagi tahu kemudian. Untuk Calvert-Lewin, yes, Calvert-Lewin pada aku agak bukan beberapa tim lah. Orang ramai mengatakan stay dengan Everton, stay dengan Calvert-Lewin, okay. Stay dengan dia. Maaf, aku sebut tak betul malam. Dah 2 pagi, 3 pagi lebih kurang kan. Okay, kalau ikut perlawanan dia bertemu dengan Burnley akan bermain dengan hari Selasa, okay, 14 hari bulan tak silap aku hari Selasa pagi. Okay, perlawanan yang pada aku boleh dikatakan penutup bagi game week pertama. Dan pada aku ramai yang meletakkan Calvert-Lewin dalam tim korang. Dan aku rasa game dia pun bertemu dengan beberapa tim yang pada aku agak mudah pada dia. Everton akan bertemu dengan Burnley dekat home, okay, lawan Aston Villa, okay, dekat away, lepas tu lawan Norwich untuk game week 6 dekat home, dan selepas tu akan bertemu dengan Man U. Dan aku rasa boleh lagi dipegang untuk dalam beberapa minggu. Okay, untuk siapa yang ada Calvert-Lewin, pada aku stay dengan apa yang ada. Okay, untuk Calvert-Lewin. Okay, kita sekarang itu antara 2 transfer yang aku ada. Dan 2 transfer ni aku masih berkira sama ada aku menggunakan plan 1 atau ke plan 2. Okay, untuk plan 2 aku, kalau kau perasan kat sini, aku masih lagi menggunakan ini sebagai transfer out aku.
kalau ikutkan. Tapi aku ada sedikit penambahan kat sini, iaitu aku mungkin akan keluarkan Mane atau Son dalam tim aku. Okey, mungkin Son aku tak akan ambil untuk out. Mungkin Mane aku akan keluarkan. Tapi pemilihan aku untuk meletakkan satu lagi player Liverpool yang pada aku agak aku kena ambil kira. Okey. Ini untuk plan, sorry. Abaikan untuk plan 1, plan 2 tu. Aku tak betulkan untuk plan 2 tu. Okey. Untuk plan 2 aku menjangkakan aku akan mengeluarkan Mane. Okey. Dan aku buat transfer out, dan transfer out itu melibatkan aku punya forward dan aku melibatkan aku punya midfield. Dan dua transfer kat situ. Macam aku bagi tahu kat atas tu, iaitu free transfer kat situ. Aku rasa satu player saja yang aku keluarkan, dan harga yang ada pada ins pada aku agak ada pada aku. Okey, duit yang ada pada aku agak mudah pada aku untuk bertukar sama ada Jabinez, Puki atau Dennis atau Calvin. Okey. So aku aku akan ada satu transfer free lagi untuk dibawa ke akan datang. Cuma untuk plan kedua ni, aku menggunakan kedua-dua transfer tu. Okey, menggunakan kedua-dua. Aku mengeluarkan ins, aku mengeluarkan Mane atau Son. Okey. Untuk Liverpool, pada aku perlawanan yang akan seterusnya dia akan bertemu dengan Leeds United lawan away, Crystal Palace home, lepas tu Brentford away. 3 minggu yang pada aku rasa sesuai lagi aku nak pegang Mane dalam tim aku. Untuk Spurs pula, untuk Son, dia akan bertemu Crystal Palace minggu ni. Okey, kemudian dia akan bertemu dengan Chelsea home. Lepas tu dia akan bertemu Leeds United, dia akan bertemu dengan Arsenal dan kemudian bertemu dengan Aston Villa untuk game week ke-7. Okey. Sekiranya kalau aku mengatakan aku keluarkan ins dan aku mengeluarkan Mane ataupun Son, mungkin player ni akan aku letakkan dalam tim aku, iaitu pertama Auba lah. Untuk game Arsenal, aku rasa tak ada masalah sebenarnya dari segi kalau sebut segi performance Arsenal sekarang, pada aku agak tak teratur sebenarnya. Tapi macam aku cakap tadi lah, mungkin inilah satu titik untuk titik peluang untuk pada Arsenal untuk buat comeback sekali lagi. Kejutan yang pada aku, kekalahan yang mengejutkan dengan Brentford, dengan Chelsea lagi, dengan kalahnya lagi dengan Man City, pada aku agak membuatkan emo pada player Arsenal pada aku. Dan kita tahu macam mana sistem Arsenal sekarang, manajemen Arsenal sekarang macam mana tengah bergolak, kita faham. Jadi mungkin fan-fan Arsenal pada aku berharap Arsenal akan buat comeback, dan aku boleh mengatakan Auba adalah satu pilihan yang terbaik pada aku. Dan kalau sekiranya aku memasukkan Auba dan aku memerlukan Mane untuk keluarkan dalam take atau Son, jadi aku perlukan satu lagi player midfield, iaitu aku letak kemungkinan, kalau kau tanya aku mungkin akan ambil Jota, iaitu pengganti sebagai Mane, ataupun aku mungkin akan ambilkan mengambil Gray untuk dalam tim aku, iaitu Everton punya team player. Itu salah sekiranya kalau contoh aku meletakkan Auba sebagai aku punya tim lah, untuk aku player untuk dalam tim aku. Selain daripada Auba, aku boleh katakan Kane dan Lukaku pada aku agak patut juga ambil kira juga sebenarnya. Tapi sebenarnya perlawanan antara Lukaku dengan macam Chelsea, dia akan bertemu dengan Aston Villa dekat home. Jadi perlawanan yang pada aku agak seronok juga. Cuma agak berbeza kat sini, mungkin ada beberapa player yang dalam Aston Villa yang terlibat dengan international yang tak boleh nak main dalam EPL sebab kuarantin, iaitu tak silap aku Martinez dengan Buendia. Dua-dua player tu pada aku agak perlu ada dalam tim Aston Villa, dan itu sedikit kekurangan dan sedikit kelebihan pada Chelsea untuk menang dalam game akan datang, game bertemu Aston Villa. Dan selepas tu Chelsea akan bertemu dengan Spurs, bertemu dengan Man City. Yes, kalau kau tanya aku masih berkira-kira lagi dengan Lukaku untuk diletakkan dalam tim aku. Untuk Kane pula, pada aku tak ada masalah. Sebab kalau kau tanya aku, dari segi rekod yang ada aku nampak, Spurs bertemu dengan Crystal Palace tahun 2000 berapa 2021 8 Mac. Ada jaringan daripada Kane, dan jaringan tu adalah dua jaringan daripada Kane pada aku. Kemenangan tu tak silap aku 4-1. Kemenangan tu 4-1, dan ada dua jaringan daripada Kane
dan aku rasa korang kena ambil kira juga sebab benda tu. Sebab kalau ikutkan perlawanan Spurs selepas lawan Crystal Palace akan bertemu Chelsea. Okey, dia akan bertemu dengan Arsenal dan bertemu Aston Villa. Dan pada aku Kane adalah pada aku salah satu salah satu player yang patutnya aku berfikir sama ada aku nak letak atau tak. Okey, macam aku cakap tadi, sekiranya aku meletakkan mengeluarkan Ings, aku mengeluarkan Mane, mengeluarkan Ings dengan Son, mungkin aku akan ambil satu lagi player midfield untuk diletakkan sebagai pengganti untuk Mane. Kalau kau tanya aku, mungkin aku ambil Jota ataupun Gray. Okay, dua player tu aku mungkin aku berfikir mungkin aku akan ambil juga Adama sebagai backup untuk dalam tim aku. Okay, sebab kalau ikutkan game Adama pada aku agak bagus juga. Lagi-lagi game pertama, game ketiga, banyak attack, banyak shoot sebenarnya daripada dia. Dan mungkin ada beberapa kau tanya aku untuk finishing dia tak berapa sangat, tapi untuk diletakkan dalam tim korang untuk beberapa minggu yang akan datang ni, pada aku agak sesuai sebenarnya Adama tu. Okay, satu lagi player yang aku rasa boleh dikatakan dengan harga kayangan selain daripada Auba, selain daripada Kane, selain daripada Lukaku, ialah Ronaldo. Yes, Ronaldo. Kalau kau tanya aku, ramai gila kalau ikutkan transfer untuk Ronaldo saja. Okey, kita cerita pasal transfer untuk Ronaldo. Yalah, untuk first game dia. Okey. Transfer in untuk Ronaldo adalah 1,22,371. Yes, agak tinggi pada aku. Dan aku boleh cakap ini adalah satu pada aku gelombang yang pertukaran, aku rasa boleh katakan ini dah boleh dikirakan sebagai panic buying pada aku. Ramai dah rasa macam perlu ada Ronaldo dalam tim. Yes, kalau kau tanya aku pun terasa macam nak letak Ronaldo ni dalam tim aku. Yes, kalau kau tanya aku. Pertukaran sekiranya aku keluarkan Ings dan aku keluarkan Mane ataupun Son, mungkin aku akan masukkan Ronaldo dalam tim aku. Dan kalau kau tanya aku, okay, untuk Manchester United bertemu dengan Newcastle, untuk rekod-rekod sebelum ni pada tahun 2021 22 Februari, kalau kau tanya kemenangan yang agak pada aku tak berapa besar, tapi 3-1, ada jaringan daripada Bruno dan ada assist daripada Bruno. Yes, yang ni kena korang ambil kira sebenarnya. Mungkin kalau kau tanya aku, okay, lawan bertemu dengan Newcastle masa tu pun lawan dekat home juga, dan ada jaringan dari segi Bruno, dari segi Bruno dan assist daripada Bruno, yang pada aku agak patutnya korang ambil kira sebenarnya. Yang ini, yes, macam aku cakap lah sebelum ni, kita tak boleh meletakkan rekod. Okay, meletakkan rekod dan tak boleh melibatkan sejarah dalam game-game sebelum ni. Okay, kalau kau tanya aku, mungkin sejarah lepas kita boleh kata Bruno jadi, mungkin kali ni tak akan jadi. Itu boleh kata. Macam aku cakap sebelum ni, sebelum aku bermula ni tadi, aku pun sendiri dah cakap pada korang, pemilihan player korang adalah pemilihan yang itulah yang paling bagus dan paling tepat sebenarnya. Tapi menjadi tak menjadi, blank tak blank point tu, aku rasa kemudian cerita. Okay, benda tu akan jadi di sebaliknya lah sebenarnya. Kalau kau tanya aku, mungkin pemilihan korang tepat dan mungkin pemilihan korang tak tepat. Jadi pemilihan korang tu mungkin, kalau kau tanya aku, kalau macam aku cakap sebelum ni, aku cakap kalau contoh sekiranya betul korang punya apa yang korang pilih tu tepat, aku rasa dah sepatutnya korang jadi bomoh. Dah sepatutnya korang boleh dikategorikan sebagai orang masa depan, yang aku rasa korang boleh pilih player tepat. Pilih player tepat tak sebenarnya. Macam aku cakap pada korang lah, aku hanya predict sebenarnya benda ni, dan aku melihat pada rekod yang ada. Dan aku boleh katakan Ronaldo satu impact yang pada aku agak menarik sebenarnya untuk minggu ni. Kalau dijadikan cerita, perlawanan yang Ronaldo terlibat adalah perlawanan pada aku yang kita kena ambil kira sebenarnya. Sebab kalau sekiranya, kalau contoh first Ronaldo diletak dalam first E untuk Manchester United, kita akan nampak kat sini mungkin Greenwood akan beralih ke position yang tak sepatutnya, iaitu mungkin dia akan bermain dekat midfield, sama ada tempat James, okay, ataupun dia bermain dekat kiri atau kanan, kita tak pasti. Okay, kalau tanya aku, mungkin dia akan ambil tempat James. James pun kita tahu dia dah pergi ke Leeds United, dan aku rasa penggunaan Martial pun mungkin akan ditolak juga. Okay, mungkin kalau kau tanya aku, kalau aku sekiranya aku jadi Oleh, aku akan gunakan Greenwood lagi, sebab Greenwood tengah dalam position yang pada aku agak bagus. Okay, dalam condition yang agak bagus sebenarnya. Dalam 3 game week yang ada ni,
tiga-tiga dia menjadikan gol. Pada aku agak bagus Greenwood, agak muda sebenarnya. Agak muda dan agak bagus. Dan sekiranya kalau contoh Greenwood bermain, Ronaldo bermain, mungkin Ronaldo akan berada di dalam kedudukan forward. Okey, itu yang aku berfikirlah. Okey. Dan tak mungkin dia berada dalam midfield. Okey, sekiranya macam Ole punya game untuk game yang bertemu dengan bertemu dengan Wolf dulu sebelum ni. Dia meletakkan Greenwood berada di midfield. Okey, kemudian dia meletakkan, tak silap aku, Martial kot dalam game week. Okey, kita tengok dulu. Okey, aku pun tak berapa nak ingat sebab game ni pun okey, kita tengok Okey, untuk line up Manchester United bertemu dengan Wolf masa tu. Kalau ikutkan Greenwood berada di dekat kedudukan striker. Okey, kedudukan forward. Dan keluarnya James, masuknya Martial, Greenwood berada balik dalam kedudukan midfield tu, attacking midfield pada aku. Itu mungkin tempat yang sesuai untuk Greenwood. Dan kalau kau tanya aku, mungkin ini aku teka je ya. Okey, dalam tekaan aku mengatakan mungkin kemungkinan Ronaldo akan bermain dalam first E. Okey, yang aku boleh nampak kat sini. Mungkin Greenwood akan take over tempat James, iaitu sebelah kanan kanan attacking untuk Man U, dan mungkin Ronaldo sendiri berada dalam kedudukan striker tu. Okey, iaitu yang aku boleh cerita untuk defend, untuk midfield aku dan untuk forward aku. Dan aku rasa masing-masing berkira lagi sama ada kalau kau tanya aku, ramai yang ambil Ronaldo. Dah ramai. Okey, dah ramai sangat sebenarnya. Boleh katakan itu adalah impian setiap fantasi manager fantasi untuk letakkan Ronaldo dalam tim dia orang. Dan kalau dalam game UCL pun sendiri pun ramai yang meletakkan Ronaldo dalam game dia orang. Tapi sebenarnya benda ni terletak pada masing-masing. Okey, terletak pada masing-masing. Okey. Pemilihan, macam aku cakap sebelum ni pada awal-awal, pemilihan korang adalah pemilihan yang paling tepat sebenarnya. Pemilihan yang betul. Cuma menjadi atau tak je. Itu je jawapannya. Dan aku rasa korang jangan berfikir berfikir sampai tak boleh tidur ke apa kan. Tapi pada aku, pemilihan player yang sepatutnya korang letak, boleh kena korang fikirkan sama ada akan datang berbaloi atau tak berbaloi. Okey, dari segi mana lipat aku? Okey, dari segi game yang ada akan datang untuk Man U, pada aku agak mudah sikit untuk game-game awal ni. Iaitu kalau kau tanya aku, aku buka dulu. Okay, sorry. Ambil sikit masa. Okay, kalau ikut pada game week keempat sampai game week ke-6 adalah ada beberapa player pada aku agak sesuai kau letak dalam tim kau. Iaitu kalau kau tanya aku, Manchester United adalah pilihan yang pada aku game week keempat sampai game week ke-8 pada aku agak game week keempat sampai game week ke-6 pada aku agak berbaloi juga nak pegang. Korang boleh pegang Bruno, korang boleh pegang Greenwood kita tolak tepi dulu. Sebab aku takut akan ada pertukaran daripada Ole sini setelah Ronaldo ni masuk. Mungkin boleh korang pegang Ronaldo dalam untuk game week ke-4 sampai game week ke-6. Okey, untuk Lukaku pula, aku boleh katakan game week ke-7 sampai game week ke-11 agak sesuai nak pegang. Dia akan bertemu dengan Southampton, dia akan bertemu dengan Brentford, dia akan bertemu dengan Norwich, dia akan bertemu dengan Newcastle, dia akan bertemu dengan Burnley. Okey, game week ke-7 sampai game week ke-11. Pada aku agak sesuai sebenarnya. Dan untuk Kane pula, agak sesuai bila berada dalam kedudukan game week ke-12 sampai game week ke-15. Dia akan bertemu dengan Leeds United, dia akan bertemu dengan Burnley, dia akan bertemu dengan Brentford, dia akan bertemu dengan Norwich. Yes, agak sesuai. Dan sekali lagi aku boleh katakan untuk game week ke-16 dan game week ke-20, aku boleh katakan Ronaldo agak sesuai diorang letak dalam tim korang. Tak Ronaldo, Bruno. Okey, itu yang pada aku dua player yang pada aku sesuai untuk diletakkan dalam tim masing-masing. Okey, iaitu Manchester United punya tim. Dan pemilihan yang ada sekarang pada aku, yang aku tunjuk pada korang ni adalah pemilihan daripada aku sendiri. Dan benda ni aku dah tengok dulu sebelum aku perform pada korang. Aku dah study dulu, aku dah tengok dulu, dan aku rasa ini adalah beberapa pilihan aku untuk diletakkan dalam tim aku. Dan aku rasa
belum lagi official. Okey, belum lagi finalize lagi, belum habis lagi aku nak fikir siapa player yang aku letakkan. Jadi mungkin masing-masing ada pilihan masing-masing dan aku harap pemilihan korang adalah pemilihan paling tepat dan pemilihan yang agak bagus untuk poin korang. Okey. Jangan terlalu hit banyak sangat untuk game week ke-4 ni. Okey. Kalau boleh jangan guna wildcard dulu. Okey, kalau boleh ini bercerita kalau boleh. Kalau boleh jangan guna wildcard dulu sebab kita akan ada terlibat sekali lagi international game. Okey, EPL akan terlibat lagi international game. Ada terlibat juga dengan double game. Triple game aku tak pasti sebab untuk last season ada triple game. Tapi untuk kali ni aku boleh nampak game double game mesti ada punya confirm. Okey. International break akan ada lagi sekali. Tak silap aku ada lagi dua lagi international break. Sebelum sampai game week ke-19 tu ada lagi. Jadi agak patutnya korang berkira-kira kena berfikir. Mungkin rotation player perlu ada kat sini. Mungkin kalau kau tanya aku, macam aku cakap sebelum ni, aku mengatakan aku nak letakkan defend untuk memasukkan defend. Aku keluarkan Simikas. Okay. Mungkin kalau kau tanya aku, mungkin aku hold dulu. Okay. Mungkin aku akan ambil, aku guna plan pertama, mungkin aku guna plan kedua. Tapi aku tak nak tertinggal bro. Okey, aku tak nak tertinggal dengan kurang. Jadi kalau ikutkan mungkin plan kedua ni mungkin akan menjadi, iaitu aku mungkin akan masukkan 4 player yang ada, sama ada Auba, sama ada Kane, sama ada Lukaku ataupun Ronaldo. Yang ini aku boleh kata. Dan aku rasa pemilihan korang adalah pemilihan yang paling tepat. Jangan risau. Akan ada point, cuma point tu tinggi atau tak, kita kena tunggu. Okay bro, kita jumpa dalam next video. Okay, apa-apa hal kita up dalam Facebook, bagi tahu dalam Facebook apa-apa benda saja komen korang, apa-apa benda yang korang nak tanya, silakan berada di komen Facebook kita, iaitu Ala6 link. Kemudian pada yang siapa dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okay, aku ucapkan selamat malam, selamat pagi. Okay, tahu siapa yang bekerja, jaga diri elok. Sekarang dah open semuanya. Okay, bye. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.